Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Kita sambung semula pembacaan kitab kita 40 kisah menarik daripada Al-Quran. Sambung pada kisah yang ke-12, muka surat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kisah yang ke-12, jangan terburu-buru dalam tindakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaghuna aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahul azim. Suratun Nisa ayat 94. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berperang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kamu menyelidik apa jua perkara dengan sebaik-baiknya, dan janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai dengan mengucap dua kalimah syahadah, engkau bukan orang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan tujuan hendak mendapat harta benda kehidupan dunia, kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Demikianlah juga keadaan kamu dahulu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan nikmatnya kepada kamu. Oleh itu, selidikilah terlebih dahulu, jangan bertindak dengan terburu-buru. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu lakukan. Surah An-Nisa ayat 94. Jadi di dalam ayat 94 surah An-Nisa ini, kalau kita rujuk dalam kitab tafsir para ulama, secara ringkasnya ya sekalian, ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita mempercayai satu berita yang belum ditentukan, yang belum diketahui kedudukan berita tersebut. Sama ada berita itu berita yang sahih ataupun berita yang palsu. Mudah kita faham apa-apa berita yang sampai kepada kita, fatabayyanu, hendaklah diselidik, hendaklah ditapis, dan mudah faham, kena pastikan berita yang kita dapat itu berita yang benar. Satu. Yang kedua, dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita, yakni mengharamkan ke atas kita orang beriman untuk menjatuhkan ataupun menuduh seseorang itu kafir. Kita tuduh dia hang kafir, hang sekian yang lebih berat. Nabi SAW menyatakan di dalam satu hadis,
Siapa-siapa yang suka mengkafirkan orang, ketahuilah kekafiran itu akan kembali ke atas batang tubuh dia sendiri. Makna dia, dosa kita mengkafirkan orang tanpa sebab. Tanpa sebab, tidak ada bukti yang jelas mengatakan dia terkeluar daripada Islam dan sebagainya, maka orang itu telah melakukan salah satu daripada dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ayat ini juga menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyediakan kebaikan kepada hamba-hambanya yang berbuat baik, yakni Allah taala sediakan nikmat yang berupa syurga Allah, keampunan daripada Allah, terutamanya buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita supaya jangan duk bunuh orang tak tentu pasal. Bunuh orang tak tentu pasal. Apatah lagi kalau dia membunuh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menempah tiket nak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan membawa erti tak boleh bunuh orang Islam saja haram. Bahkan ada hadis Nabi SAW, boleh kita bunuh orang Islam melainkan dengan perkara-perkara yang dihalalkan oleh syarak. Di antaranya apa dia? Di antaranya qisas, bunuh sama bunuh. Maka yang nak tentukan hukum bunuh ni tuan-tuan, bukannya kita yang duk pi tangkap dia, lepas tu pi pancung dia atas batas ban. Tak. Yang menentukan, yang nak jatuhkan hukuman, bahkan yang nak melaksanakan hukuman bunuh adalah pihak pemerintah. Kita kata mahkamah lah, mudah faham. Yang kedua, Al-Thayyibuz Zani, iaitu orang yang sudah berkahwin dan disabitkan kata dia ni berzina. Maka hukum bunuh di sini maknanya apa? Direjam. Orang yang dah berkahwin, sabit dia bersalah mengikut apa yang ditetapkan oleh syarak, maka orang ini dibenarkan kita bunuh dia. Dua. Yang ketiga di antaranya apa? Orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar daripada Islam, dan ulama juga menyatakan bila mana dia keluar daripada Islam, pihak pemerintah tangkap dia dan beri tempoh kepada dia, istitabah, tempoh dia bertaubat. Dia duduk dalam penjara ke apa ke, diberikan tempoh, hang kami tangkap hang, kami bagi tempoh sekian-sekian masa. Hang kena bertobat, tarik balik, mengucap balik apa bagai semua, tanda kata hang Islam. Tapi dia berkerah juga, tetap dengan kekufuran dia, tetap dengan keingkaran dia dan sebagainya, mempertahankan benda-benda kufur yang dia lakukan. Maka pada ketika itu pihak pemerintah boleh menjatuhkan hukuman bunuh ke atas mereka ini, walaupun mereka orang Islam, tetapi ada perkara-perkara yang menghalalkan mereka dibunuh. Satu. Yang kedua, adakah boleh bunuh orang bukan Islam kok suka? Tak juga. Sama juga, hukum dia tetap haram. Tak boleh. Melainkan pada waktu-waktu yang tertentu. Contohnya dalam perang, kafir harbi, kita boleh bunuh dia. Orang kafir yang menyerang Islam, ataupun yang kita kata macam Yahudi, Israel pano, maka pada ketika itu boleh kita membalas balik, bunuh mereka, mudah mereka balik. Ini di antara rahmatnya Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, secara ringkas tuan-tuan, kita sambung sampai bila tu PKP kita kan. Sambung berapa mah? 3 mah, berapa mah? 4 mah. Selamat hari raya tuan-tuan kita. Pakai duk pusing kot ni ya. Tak apa. Baik. Kisah di sebalik ayat ini. Pada bulan Ramadan tahun ke-7 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar pasukan tentera
sejumlah 130 orang di bawah pimpinan Ghalib bin Abdullah Al-Laythi untuk memerangi penduduk Al-Maifa'ah. Jadi di sini maknanya dia bukan ghazwah. Nabi hantar Sariyah. Sariyah ni makna sekumpulan para sahabat pi perang. Jadi peperangan yang disertai oleh Nabi dia panggil ghazwah. Adapun yang Nabi tak masuk dia panggil Sariyah. Atau perbezaan antara ghazwah dan juga Sariyah. Beliau berjaya menewaskan musuh. Sebahagian musuh dibunuh dan bakinya ditawan. Maknanya di sini menunjukkan ketika mana peperangan maka kita boleh balas balik, yang ni boleh membunuh terutamanya dengan musyrikin pada ketika itu, dan baki daripada tawanan ataupun baki daripada musuh boleh dijadikan sebagai tawanan. Jadi tuan-tuan, ni juga bukan berlaku dalam Sariyah ni saja. Bahkan pada tahun ke-7 Hijrah juga peperangan Khaybar. Dalam peperangan Khaybar juga Nabi SAW memasuki peperangan tersebut, dan di antaranya tuan-tuan berdepan dengan orang Yahudi pada ketika itu. Maka antaranya Sariyah, antaranya tawanan yang dapat kepada orang Islam pada ketika itu sejumlah beberapa kelompok ataupun beberapa orang daripada orang Yahudi yang berbaki yang tak mati, antaranya isteri Nabi SAW Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha wa ardaha. Jadi antaranya dah ramai-ramai itu antaranya Safiyah binti Huyai. Maka pada ketika itu tuan-tuan, Nabi bagi pilihan kepada dia, wahai Safiyah, hang nak kekal sebagai duk dengan kami ke ataupun kamu nak balik semula kepada kaum kamu? Maka Safiyah binti Huyai dia kata, aku nak kekal bersama dengan kamu. Akhirnya Nabi berkahwin dengan Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha selepas daripada berlaku peperangan Khaybar. Baik. Ketika peperangan sedang berlaku, Usamah bin Zaid ni siapa? Mudah kita kata nak macam cucu angkat Nabi lah. Kerana Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu wa ardah adalah sahabat Nabi dan juga merupakan lebih kurang macam anak angkat Nabi lah. Rapat sungguh dia dengan Nabi SAW. Zaid bin Harithah ni ayah Usamah kahwin dengan siapa? Ummu Aiman. Kita pernah sebut dah sebelum ni. Ummu Aiman ni orang mana? Orang Habasyah, Ethiopia, kulit hitam. Ummu Aiman, bukan Muhammad Aiman, tu saya. Lebih kurang sama, kan? Jadi kalau kita mengaji bahasa Arab, dia ada kalimah yang boleh digunakan pada muannas dan juga pada mudzakkar. Boleh tanya ala Aiman ni. Aiman Abdul Halim. Dia mengaji Maktab Mahmud lah ni. Kalau duk cakap Arab dia tak bagi. Dah. Jadi dia ada isim ataupun nama yang laki pun boleh pakai, perempuan boleh pakai. Contohnya contohnya Aiman, Ummu Aiman, Iman. Ada orang yang nama Nur Iman tapi laki, dan ada yang nama Nurul Iman, perempuan pun Nurul Iman ada ke? Nurul Iman laki pun ada juga. Pelakon kan Nurul Iman tu, seorang tu. Ada yang dia tidak ada ta'nis, tapi dia muannas, perempuan. Merujuk pada kita kata perempuan lah. Apa dia? Contoh Salwa. Salwa sin lam waw patu ya, tak ada titik. Salwa. Ada orang lelaki nama Salwa? Ada tak? Ghalib biasanya Salwa ni orang perempuan. Walaupun dia tak ada ta'nis, tetapi tetap dinamakan sebagai perempuan. Nisbah kepada perempuan. Itu panjang cerita lah tuan-tuan, kena mengaji nahu lah pula tu. Baik. Jadi Usamah bin Zaid, pak dia Zaid bin Harithah kahwin dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman siapa? Ummu Aiman pembantu ayah Nabi Abdullah. Maknanya semenjak ayah Nabi hidup, Ummu Aiman ni duk ada dah dalam kehidupan Nabi dan ahli keluarga Nabi, mak ayah Nabi. Lepas ayah Nabi wafat, meninggal, maka Ummu Aiman dengan mak Nabi Aminah radhiyallahu anha yang duk jaga Nabi. Nah, maka dalam peristiwa Aminah pi ziarah ayah Nabi, maqam ayah Nabi pada ketika itu di Madinah pada hari ini, kita kata
Yang turut bersama adalah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Yang ada sekali waktu tu adalah Ummu Aiman. On the way balik sakit, maka mak Nabi disimpan, kita kata dimakamkan di Abwa. Maka Ummu Aiman dengan Nabi dan juga Abdul Muttalib tok wan Nabi SAW balik ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi yang jaga Nabi daripada pak Nabi tak meninggal sampai meninggal, mak Nabi tak meninggal sampai meninggal, antaranya Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ni umur dia panjang sehingga kan wafatnya Nabi Muhammad dia tak meninggal lagi. Panjang umur dia. Panjang umur dia. Ummu Aiman radhiyallahu taala anha wa ardaha, Nabi takdir Allah dia berkahwin dengan Zaid bin Harithah. Dapat anak nama Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid ni, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, dia ni macam mana? Usamah ni putih, Zaid bin Harithah ni putih, isteri dia hitam. Dan Usamah bin Zaid ni ikut kulit mak dia gelap, tak macam kulit pak dia putih. Menyebabkan apa? Penduduk Madinah pada ketika tu memfitnah Zaid bin Harithah, kata Usamah ni bukan anak dia, kira macam anak luar nikah lah, habis orang gitu lah, anak hak tak baik. Menyebabkan Nabi SAW marah sungguh. Pasal apa? Hampa fitnah orang hak aku sayang, orang yang baik. Nah, maka pada ketika itu nak elak daripada fitnah ni apa semua, Usamah dan ayah dia Zaid bin Harithah keluar daripada Madinah. Mereka pergi duduk kat kawasan luar tanah haram Madinah. Sampai satu masa tuan-tuan sekalian, mereka pergi tidur di satu masjid lah, kita kata. Selimut dua-dua beranak ni. Selimut nampak kaki keluar. Dua kaki putih, dua kaki hitam. Dua kaki kulit putih, dua kaki kulit gelap. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, betul ke dua beranak ni, hak kawan ni hitam satu macam, hak ni putih satu macam. Tak ada kot, bukan dia kot. Tapi tuan-tuan, waktu tu ada satu orang lelaki yang Allah Ta'ala bagi dia ilmu, dia boleh baca. Ilmu apa orang panggil ya? Ilmu bukan ilmu firasah. Tak. Ilmu hak jenis dia tengok kita, dia boleh tahu dia ni anak siapa. Ni ada orang yang Allah bagi gitu. Kan? Jadi bila dia tengok tapak kaki tuan-tuan, maka dia mengetahui walaupun warna kulit berbeza, tetapi dua orang ini adalah ada pertalian darah, iaitu anak dan juga bapa. Akhirnya tuan-tuan, berita yang mengatakan Usamah dan juga Zaid bin Harithah dan juga Ummu Aiman ini adalah anak beranak sampai kepada penduduk Madinah Al-Munawwarah, baru mereka percaya. Pasal apa mereka percaya? Pasal yang habang ni orang hak memang pakar dalam bidang tu. Memang hak pakar dalam bidang tu. Kalau malam ni saya duk main cerita bab kolesterol tuan-tuan, kalau atas tinggi, bawah rendah, tuan-tuan tak lama lagi piak. Tuan-tuan kata ni apa? Ustaz duk main sembang karut ke tu? Ustaz Dr. KPJ mana? Pasal bukan bidang saya. Bukan bidang saya. Maknanya, mereka percaya kawan tu punya kalam, perkataan, pasal memang kepakaran dia yang tu. Jadi nak ajak kat kita buat apa? Nak ajak apa benda yang tak tahu, tanya orang hak tahu. Jangan buat pala tahu. Pasal COVID lah ni ramai mufti sangat. Mengaji kot Facebook 3 minggu ya. Lepas tu mufti pun dia maki. Penuh malam dia maki. Kan? PKP tak kena, PKPB tak kena, PKPPPPP. Kalau bubuh lepas ni, mereka tukar tak buh PKP, buh JKKPP pun, mereka duk marah gitu juga lah. Jadi, tuan-tuan, bila mana diatur oleh pihak pemerintah, kita ikutlah. Memanglah kita tak mau mayang jarak apa semua ni, semua kita tak mau. Tapi atas maslahah yang lebih besar, menjaga nyawa pada ketika ini. Bahkan pada zaman dulu pun disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Hajar, berlakunya pada ta'un lah, apa segala bala ni tuan-tuan. Maka benda-benda tu kok mana pun dia akan main. Cuma cepat dengan lambat saja. Katanya wallahu a'lam, tu kita tu dia kata COVID ni habis lenyap semua 7 tahun lagi. Tu dia tuan-tuan, berbulu habis muka kita. Tak nak habis 7 tahun tu pun. Ikut bacaan mereka. Tapi ikut ketentuan Allah, besok hilang pun boleh jadi. Pasal kuasa Allah Subhanahu wa taala. Habis takat tu. Baik. Ketika peperangan sedang berlaku, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma
menghadapi seorang lelaki musyrik. Waktu duk perang tu, maka tiba-tiba berhadapan dengan seorang lelaki musyrik, yakni musuh lah dalam perang tu. Apabila musyrik itu merasai saat kematiannya, maknanya bila mana Usamah duduk depan dia, dia boleh baca dah, hang ni memang piak dah aku. Nampak gaya selamat dah, kena bunuh dah. Dia boleh baca dah, kata dia akan dibunuh oleh Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma. Dia segera mengucap 2 kalimah syahadah. Dia tengok duduk depan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus dia abang tu mengucap kalimah syahadah. Bila dia mengucap, tuan-tuan, maka pada ketika itu apa berlaku? Usamah menyangka musuh itu berpura-pura mengucap kerana ia ingin menyelamatkan dirinya dari dibunuh. Usamah dalam hati kita ni, mau hang merapu, mau koplah jingga, mau hang sebut ni, tak mau aku bunuh hang ya. Bukan pasal apa pun, kalau tak kerana aku duduk depan hang, hang tetap syirik pada Allah. Tapi bila hang tahu kata hang nak mati, baru hang nak baru hang nak mengucap, hang nak beriman kepada Allah. Maka pada ketika itu, tuan-tuan, lalu Usamah membunuh orang tersebut. Jadi di sini disyarahkan oleh guru saya, tuan-tuan, kalau kita buka dalam Sahih Muslim pun ada sebut, bahwasanya dalam kita ni boleh bertaqiyah. Taqiyah ni mana apa? Mudah kita kata taqiyah ni muhung sak. Bukan muhung sunat, muhung sak. Bila muhung sak ni pada waktu-waktu yang dibenarkan taqiyah. Sebab taqiyah ni ada dalam agama kita, ada, tapi bukan setiap masa. Ada puak hak sedia-sedia taqiyah, puak Syiah. Puak ni sedia-sedia taqiyah. Maksudnya muhung ni sedia daripada beranak sampai mampus duk muhung gitulah. Muhung bukan muhung kecil-kecil, muhung besar-besarnya muhung ni berakidah terutamanya. Bila duk dengan kita, kamu yakin tak Abu Bakar As-Siddiq bagus? Oh bagus semua. Tapi duduk dengan geng dia, ketika itu mereka menghina dan melaknat para sahabat Nabi SAW. Baik. Jadi taqiyah bila dibolehkan, tuan-tuan? Taqiyah ini apabila berada dalam waktu yang kita kata antara hidup dan mati ya. Okey. Misalan contoh musyrikin mai kita misalnya kita duduk zaman Nabi ni, contoh musyrikin mai suara pedang ni. Dia mai suara pedang. Bila dia mai suara pedang, kalau hang mengucap kata hang bukan Islam, kami lepas hang. Tapi kalau hang kerah juga dengan tetap Islam, kami bunuh hang. Maka pada ketika itu 2 benda kita boleh pilih. Yang pertama, nak mengaku kata keluar Islam. Maksudnya, ya saya Kristian. Dengan syarat tak kosak di hati kata kita Kristian. Lepas di mulut dia. Beda lepas supaya dia tak bunuh kita. Maka itu dibenarkan syarak. Tapi kalau di mulut pun sama dengan hati, jahanam. Selamat. Tetapi takut-takut dia ni memang kapiak sungguh. Na'udzubillah. Jadi di mulut sahaja dibenarkan. Lepas dia selamat tu, maka kebarangkalian dia boleh menyembunyikan Islam dia, tak sebarkan kepada orang. Ini berlaku dalam kalangan sahabat Nabi SAW. Yang kedua, dia kemas sikit. Alim, mengaku kah? Jana, Bahlim kita kemas dia main kuliah kerak. Saya tetap bersama Islam. Mati syahid, kemas tak dengar. Agak-agak tuan-tuan nak ambil hak mana? Pasal ambil hak tama tu, dia kata cakotiau pun tak kena pusing habis lagi ni. Udang bara, lipan bara apa semua duk ada tu. Cakotiau cis tak ada cis apa semua tu tak berasa lagi. Mau duk kata saya Islam, dia cekik saya mati gitulah. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberi keringanan dengan syarat di mulut saja. Selepas daripada tu daklah. Pada waktu tu saja. Dua, sama ada hanya lafaz di mulut tapi hati tetap beriman, ataupun mengaku terus saya takkan keluar Islam, tetap bersama agama Muhammad, sembelih depa bunuh, mati syahid pada ketika tu. Sebab apa tuan-tuan ada 2 pilihan ni? Patutnya setengah orang dia kata ada apa hang nak buat cerai gitu, hang mengaku kata Islam sudah mati syahid, tak kena ke dia. Jumpa hantu pun lari basah kain. Ni duduk depan. Maknanya apa tuan-tuan? Allah Ta'ala nak ajak kita,
iman kita semua ni tak sama kedudukan dia. Nah, ada orang yang iman dia kemas sikit, nah mungkin dia akan mengaku saya tetap dengan perjuangan Islam, dengan agama Islam. Alhamdulillah. Ada yang orang ni dia nak kata kuat sangat, tapi dia beriman juga, barangkali memikirkan benda-benda yang lain. Anak dia ada anak kecil ke apa, maka dia boleh pada ketika itu menyatakan, ya, saya bersama dengan kamu. Tapi dalam hati dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taqiyah pada ketika itu dibenarkan. Selain daripada itu tak dibenarkan. Baik. Hak lebihnya tuan-tuan Nabi tanyalah tok-tok guru hak alim dalam bab akidah ni. Baik. Apabila tentera muslimin pulang ke Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu, yakni sahabat mai bagi tahu kat Nabi apa yang dilakukan oleh Usamah. Bila balik mai sahabat pi bagi tahu, ya Rasulullah, Usamah waktu dalam perang ada seorang musyrikin berdepan dengan dia, kawan tu mengucap, dia pi pancung sadaqallahul azim terus, dia pi bunuh padahal kawan tu dah mengucap kalimah syahadah. Selepas baginda bertanya, kenapa kamu membunuhnya? Nabi tanya dia, wahai Usamah, betul ke hang bunuh dia? Dia kata betul. Pasal apa hang pi bunuh dia? Maka dia melafazkan, selepas pasal apa kamu bunuh dia? Selepas dia melafazkan kalimah tiada Tuhan selain daripada Allah. Usamah menjawab, wahai Rasulullah, dia berkata demikian kerana ingin menyelamatkan dirinya dari dibunuh. Ya Rasulullah, aku tahulah dia habaq gitu pasal dia takut aku bunuh dia. Jadi lebih baik sebelum aku pi kat dia mengucap terus. Jadi aku bunuh dia pasal aku tahu dah. Rasulullah bertanya, adakah kamu telah membelah dadanya sehingga kamu mengetahui dia berkata benar ataupun tidak? Pula dah. Nabi kata, awak hang pi belah dada dia. Kamu tengok ke dalam dada dia tu? Maknanya Nabi nak ajak kita mahallun niyah al-qalb. Tempat niat di hati. Bukan di mulut, tempat niat di tempat niat di hati. Kita mengaji fiqh kan, sunat kita talafuz niat, usolli. Walaupun ada mengatakan bid'ah, Nabi tak ajak lantak bikin hang lah. Ni kita ikut hak ulama para fuqaha aja. Jadi sunatnya apa? Kita lafaz tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim, sunat. Lepas tu kita usolli fardul maghribi ke apa ke untuk menguatkan hati. Sebab apa? Bila kita sebut di mulut ni paling kurang kuat hati tu lintah pi dah. Adapun pada hakikatnya mahallun niyah, tempat niat adalah hati. Allahu akbar, aku solat fardu isya. Selesai masalah. Yang duk jadi rawit panjang cerita ni pasal dia nak bagi seragam semua ni masalah. Allah, dia kalau boleh bar tu kira kerana Allah Ta'ala. Penat. Allah. Bersilat tu macam bar. Boy. Awak teruk kan? Dia kata niat lambat masuk. Mai kok mana niat lambat masuk? Jadi dia mahallun niyah al-qalb. Allahu akbar. Dah dia mai waktu subuh, mestilah dia niat mayang subuh, takkan dia niat mayang jenazah kot. Kan? Pak Long mai ke apa masjid ni, mai apa nak mayang subuh. Dia pun dah habaq dah niat mayang subuh. Jadi bila qama Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah. Memang nak mengkik mayang subuh pun, tapi syaitan ni dia pandai. Mengaji kitab pi 80 jilid pun dia pandai kona tuan-tuan ni. Habis niat dia pi hak lain, habis hak lain, habis hak lain. Lepas dia jadi wah-wah. Basuh kencing duk berasa tak basah apa, penuh ayak lan jamban tak basah apa lagi dah. Ni lah. Duk ambil air semayang duk berasa tak kena apa merah biji mata dah sampai tumbuk cabai dah pun biji mata. Dia duk berasa tak kena lagi. Pasal apa? Iblis, syaitan ni memang gitu. Duk ambil semayang, duk berasa kentut. Dah tak kentut lah. Lagi tak yakin kata kentut, tak kentut. Tapi dah bunyi bes kampung simpang 3 dah. Pum itu, duduk kata dak, tu syaitan. Hang, tu syaitan sebenarnya. Kentut tekan-tekan dah. Jadi bila dah kentut, bahkan dalam semayang pula, Nabi kata lagi tak bau, lagi tak bunyi, tak ada keluar. Baru duk, kentut, tak kentut. Kentut, tak kentut. Tak kentut, baca tak kentut sudah.
Tapi dah memang yakin keluar kok punggung, buat-buat tak yakin, jenis ni nak kena kendam dalam kolah. Bunyi gitu. Memang duk berasa dah ketak di punggung dia. Belah keluar lah, duk tunggu apa hari dah. Dia kata, Ustaz dah, saya yakin kata hak tu memang rasa macam kentut saya, tapi saya tak apa nak yakin kentut saya. Tu siapa? Kentut hang seorang yang mayang waktu tu. Dah, ni pun masalah juga. Nah, tu bab fiqh tu. Baik tuan-tuan. Jadi tempat niatnya di mana? Di hati. Baik. Dan pada ketika itu Usamah radhiyallahu anha berkata, mintalah keampunan untukku wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bagaimana dengan penyaksiannya bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Baginda sentiasa mengulanginya sehingga Usamah merasakan seolah-olah dirinya belum memeluk Islam sebelum peristiwa ini. Hadis ni duk tamana tuan-tuan, kebetulan saya rujuk dalam Sahih Muslim tuan-tuan. Hadis ni yang sempat saya belajar dengan guru saya, cari tak jumpa dah. Hadis yang ketujuh. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin fasabbahna al-huraqat min Juhainata فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك. Kata Sariyah, kata Zaid bin Harithah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia kata radhiyallahu anhuma, dia kata satu hari Nabi hantar kami pergi Sariyah lah. Fasabbahna, dan apabila kami sampai ke tempat yang kami nak perang tu, kami sampai ke tempat kami nak perang, maka berlaku perang, fa adraktu rajulan. Maka pada ketika tu aku terserempak, maksudnya dia perang terserempak dengan musuh. Yang mana rajulan di sini disebutkan para ulama hadis nama dia Mirdas. Laki tu nama Mirdas. Hak dibunuh tu nama Mirdas. Maka fa adraktu rajulan. Mirdas ni ulama kata dia adalah lelaki daripada kalangan orang munafik. Dia termasuk dalam geng perang, geng orang musyrik ni lah. Baik. Maka pada ketika tu tuan-tuan, bila jerumah dengan dia, faqala la ilaha illallah. Faqala la ilaha illallah. Bila jerumah dia kata la ilaha illallah. Mengucap fata'antuhu. Pada ketika itu apa dia? Pada ketika dia kata tu, dia duk nampak aku duk angkat pedang nak libas bik dia. Jadi dia sebut siap-siap dah. Dengan harapan supaya bila aku sebut tu, dia sebut, aku tak pancung dia, tak bunuh dia. Fawaqa'a fi nafsi zalika. Yang tu yang duk terlintas dalam hatiku. Dia ada sebut ni, pasal dia nampak duk angkat ni, dia duk sebut tu, dia takut aku bunuh dia. Fadzakartuhu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun pergi bagi tahu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Adakah dia mengucap dua kalimah syahadah, lepas tu hang bunuh dia? Maka qala qultu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Dia kata, innama qalaha khawfan minas silah. Sesungguhnya dia kata tu pasal dia takut pedang sampai di tengkok dia. Lepas tu dia kata, qala sallallahu alaihi wasallam afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la. Macam dalam kitab tadi, Nabi kata, wak hang pi belah dada dia ke? Hang nak tahu ke kata dia tu sebut betul ke tak betul? Tahkah dia sebut betul memang dia nak masuk Islam pada ketika tu? Maka pada ketika itu, fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idzin. Apa kata Usamah bila Nabi duk ulang-ulang? Nabi kata, dia bila dia habaq kat Nabi, ya Rasulullah tolonglah macam mana ni, saya nak minta ampun ni, tolonglah. Pasal apa? Dia dah terlajak dah, perbuatan dia tu dah terlajak. Sehingga kan kata Usamah pada ketika tu, dia kata apa? Aku duk harap kalau boleh lah, aku duk harap ni
ketika mana aku bunuh Mirdas tadi ni, waktu tu aku tak Islam lagi kalau boleh. Maknanya apa? Dia nak abang kata besarnya dosa bunuh orang. Nah, sebab kalau dia bunuh Mirdas waktu tu dia tak masuk Islam, lepas tu dia masuk Islam, dosa bunuh orang dia tu terpadam, clear dah. Tapi hak masalah waktu tu aku dah Islam, tapi aku dah bunuh orang. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya di sini nak bagi tahu kepada kita jangan terburu-buru dalam kita melakukan sesuatu tindakan. Jadi perkara yang berlaku kepada Usamah radhiyallahu taala anhuma adalah pengajaran bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tak terburu-buru dalam tindakan, apatah lagi dalam kerangka dalam masalah melibatkan nyawa orang. Contohnya mungkin kita tak perang tuan-tuan, tapi kita naik kereta darah misalnya dibelah orang tak ada pasal tuan-tuan, ketika tu masalah besar bagi kita. Sebab apa? Sebab waktu kita buat tu tak fikir kalau belah orang mati jadi ke mana. Ya, baik tuan-tuan. Ada lagi lah kisah-kisah yang lain kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis. Bang pun bunyi lah. Tengok tuan-tuan pun tak sabar macam nak pergi perang lah. Nampak gaya tu. Kan? Baik. Dan seterusnya kata pengarang di dalam kitab ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat di atas. Yang ni ayat 94 surah An-Nisa. Lepas pada peristiwa ni berlaku, Nabi ulang ni macam mana ni. Dia dah mengucap dah hang pi bunuh dia. Macam mana dia dah mengucap dah hang pi bunuh dia. Diulang. Sehingga turun firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 94. Maka Allah menurunkan ayat di atas sebagai teguran atas kesilapan yang dilakukan Usamah radhiyallahu anhuma. Dalil juga ayat ini menyatakan tidak ada seorang pun yang maksum terpelihara daripada kesilapan, kesalahan, melainkan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maknanya selain nabi rasul ada terdedah dengan kesilapan. Sahabat nabi, tabi'in, tambahlah kita tuan-tuan orang biasa. Sedangkan Usamah radhiyallahu anhuma hidup besar dengan Nabi, juang dengan Nabi, mengaji dengan Nabi pun tersilap langkah. Bagaimana pula kita ni tuan-tuan yang jauh dengan Nabi SAW sudah semestinya ada kesilapan dan kekurangan. Baik. Selepas itu Rasulullah SAW menyuruh Usamah membebaskan seorang hamba sebagai kafarah terhadap kesalahan membunuhnya itu, yakni qatlul khata, bunuh silap, kesilapan dalam membunuh. Ni jenis bab kafarah diat apa semua ni tuan-tuan kena rujuk pada hukum fiqh. Ya, ada yang mengatakan diat maksudnya bunuh, kisah ni contoh bunuh balas bunuh. Ahli keluarga kata tak apa, kami memaafkan pembunuh. Nah, jadi dia kena bayar apa? Dia kena bayar diat. Diat ni berapa tuan-tuan? Kalau unta 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kalau lembu 200 ekor lembu. Menerap kat tuan-tuan ni, kalau kena sekor 4,200 tak menaya kita. Jenah minta BP apa tu daripada begitu. Kan subsidi upah pun tak lepas sekor. Baru 600 lembu sekor kata 3,500 harga rupala. Nah, lepas tu kalau kambing 1,000 ekor. Kalau kambing 1,000 ekor dan banyak lagi lah. Para ulama terutamanya para fuqaha membincangkan terutamanya bab bunuh. Dia ada qatlul qata, bunuh silap, bunuh dengan sengaja dan sebagainya, maka ada dia punya hukuman dia. Walaupun tak kena qisas tapi dia kena diat, bayar. Nah, dia kena diat. Contohnya macam aksiden jalan raya apa tu tuan-tuan, nah, sepatutnya apa yang saya pernah diterangkan oleh guru saya, dia kata kalaulah aksiden di jalan raya tu tuan-tuan menggunakan kaedah denda apa hak Islam ajak ni tuan-tuan, nescaya misalnya kata si A ni naik kereta belah si B ni mati. Si A ni hidup, si B ni mati. Katakan si A, si B hak mati tu ada anak pinak, bini apa semua tuan-tuan, dia ada tanggungan. Kan? Dia mati tuan-tuan, jadi ahli keluarga dia, anak pinak dia akan apa? Kita kata gantung tak tali ya. Duit rumah, duit kereta apa semua ni tuan-tuan. Silat-silat jadi ku duduk papa, ku duduk susah sebab suami dia meninggal. Macam kita duduk tengok lah ni lah. Maka sekiranya kita mengamalkan yang Islam ni tuan-tuan,
kena bayar pampasan berapa-berapa. Maka pada ketika itu tuan-tuan, kalau kawan tu ambil insurans, selamat biar hak mati. Kalau tak ambil insurans, pakai mati itu lah. Baca takak, baca tahlil, buat bihun goreng, takak tu ya. Tapi kalau hak Islam, dia lebih daripada tu. Hang belah dia kan. Jadi hang ada hukuman hang. Berapa? Contoh kena bayar 1 juta. Contoh kita kata. Jadi 1 juta ni siapa nak bayar? Okey, hak tukang belah ni pula dia pun miskin, susah, tak mampu. Maka kena koleng adik-beradik dia kena bantu. Adik-beradik dia kena bantu. Lepas tu adik-beradik pun kolek-kolek tak cukup, siapa kena bantu? Kerajaan topak pergi bagi. Pasal apa? Sebab nak bela kawan hak mati kalau dengan duit bukan nilai dia, tapi duit tu sebagai apa? Sebagai penerus kehidupan hak ditinggalkan. Anak pinak hutang kereta, hutang apa segala bala ni tuan-tuan. Tapi berlaku dah? Tak berlaku lagi takat ni. Tak berlaku lagi takat ni. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keselamatan dan kebaikan untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Bulan depan jadilah kera. Tu dia tajuk dia, jadilah kera. Pening tuan-tuan. Apa dia pula ni kera. Jadi dalam surah Al-A'raf. Jadi cerita ni cerita balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat-umat yang terdahulu. Jadi kera. Jadi kera. Jadi alhamdulillah kita banyak maksiat kita buat, Allah tak bagi jadi kera. Tak bagi jadi kera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat dan ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Dan dengan adanya COVID pun semua ni tuan-tuan, Allah ampun dosa kita, mengangkat darjat kita, menguatkan iman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.